Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dua sini, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan pecahan. Okey, hari itu kita dah belajar mengenai bagaimana nak tulis pecahan dalam angka dan perkataan. Murid ingat kan? Angka macam mana, perkataan macam mana. Okey, so hari ini kita nak banding pecahan. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan pada murid apa itu pecahan. Pecahan ni ialah, okey sekejap okey, apa itu pecahan ni? Apa itu pecahan? Okey, pecahan ni ialah pecah-pecahan yang kita dapat daripada satu objek lah. Contoh, kita ada kotak, kemudian kita kena bagi sama rata. Contoh saya bagi pada dua keadaan yang sama lebih kurang ni, syarat dia mesti sama, dia tak boleh satu banyak satu sikit. So ini dah kira pecahan, dia bermula pada satu. Okey, pecahan ni ialah bermula pada satu. Jadi bila kita dah pecahkan kepada dua bahagian, dia dah menjadi satu ni dah pecah pada dua, macam pinggan yang pecah. Okey, dia dah jadi dua bahagian. Okey, sekarang ni yang atas ni kita nak tengok berapa bahagian yang kita lorekkan ataupun kita makan ataupun kita warnakan. So kalau ni satu lah, inilah pecahan. Okey, pecahan ni lah berasal daripada satu. Okey, kalau contoh kita lorek dua-dua, okey, daripada gambar ni kalau murid-murid tengok bahagian satu ni tadi kita bagi pada dua, dia jadi separuh lah kan. Ni 1/2 ni separuh. Jadi kalau kita warna dua, dia jadi satu balik. Ataupun kalau dalam pecahan juga nak tulis 2/2. Kalau kita punya markah ni penuh, okey, 2/2, 10/10, maknanya semua betul. Maknanya ni semua kita warnakan. Okey, jadi murid dah faham pecahan tu. Okey, sekarang kita nak pergi pada bandingkan. Okey, bandingkan. Okey, juga padamkan. Okey, apa itu banding? Banding ni ialah kena ada dua pecahan lah. Kalau contoh secara masalah harian kita ni, kalau bandingkan ni ada tinggi, ada rendah, ada banyak, ada sedikit. So kalau pecahan ni kita nak bandingkan, cuba tengok ni, tandakan tik pecahan yang lebih besar. Okey, lebih besar. Okey, tik pada lebih besar. Kita nak bandingkan ni pecahan dua lebih besar. Jadi pecahan ni kamu kena fahamkan dia berbeza sedikit daripada nombor biasa. Kalau pecahan ni contoh 2/3, kamu tengok 2/3. Okey, ada dua bahagian yang diwarnakan daripada 3 bahagian semua, tinggal satu je yang tak warna. Okey, dan ini pun sama, pecahan yang sama, benda yang sama, cuma dia warnakan satu. Okey, kalau untuk masalah ni dia sama kan, dia sama lagi, dia punya bahagian, dia punya bentuk tu memang sama, bahagian dia ni sama, maknanya ni 3 kan, cuma dia warnakan yang berbeza. Jadi kita tengok paling banyak lah kawasan yang diwarnakan. Jadi kat sini 2/3 dengan 1/3. Secara penglihatan kita dapat tengok 2/3 ni lebih banyak, lebih besar. Kalau kek ni awak dapat 2 bahagian daripada 1 bahagian. Okey, cuba tengok yang B. Okey, ni cikgu cakap tadi, ini bentuk dia sama, bahagian dia sama. Yang ini bentuk dia masih sama, tapi bahagian dia yang ni nampak besar kan. Cuba bayangkan kek, kamu dapat potongan macam ni kan, besar. Yang ini halus-halus je, tapi bentuk yang sama, masih bentuk yang sama, bukan bentuk yang berbeza. Okey, jadi kalau ni kita ada 1/4 kan, satu je. Ni kamu dipotong satu, dapat satu bahagian yang ni besar ni. Okey, yang ini dia dah halus-halus, tapi kamu dapat satu juga, tapi daripada 7 bahagian, sebab dia dah potong halus-halus. Kecil-kecil je, 7 bahagian. Kalau ikut nombor dia, nombor ni lagi besar, betul? Tapi kita tengok gambar, yang ini lebih besar. Okey, jadi ni yang juga nak kamu faham, pecahan ni kadang dia lain sedikit. Untuk bentuk bahagian yang sama, macam biasalah 2/3 kan, 2 lagi banyak kan, lagi banyak dia warnakan. Untuk yang nombor berbeza, kamu kena fahamkan yang ni. Kalau makin banyak nombor dia ni, okey, makin banyak nombor penyebut dia ni, ni nama dia penyebut. Okey, penyebut. Okey, atas ni nama dia pengangka.
Ni ingat Okey, kalau macam ni makin banyak penyebut dia, maknanya makin kecil potong-potong dia ni berbanding ni 4. Kalau 2 kat sini lagi banyak 2. Walaupun 1/2 sini 1/7, 1/2 ni potongan dia lebih besar. Faham Okey, sekarang kita tengok nombor 3. Ni pun sama juga kes dia. Bentuk sama, cuma dia potong lain. Yang ini dia potong halus-halus juga. Ada 5 bahagian. Tapi yang ni dia potong 5, dia potong lagi separuh. Jadi 10 bahagian. Kalau kita kira kat sini ada 10 lah ni, kotak-kotak ni. Jadi dia warnakan satu dengan ni. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar? Tentulah yang ini. Walaupun 1/5. Ni syarat dia, awak tengoklah ni. Penyebut dia makin banyak, makin kecil lah pengangka dia, bahagian yang kamu warnakan. Tapi kalau kat sini 3, kena tengok 3/10. Dia dah 3 dah, macam hampir besar juga kan, kalau bandingan ni. Kena lukis Okey, yang terakhir sekali kamu tengok bulatan yang sama, cuma yang ni dia potong separuh je, dia potong 2 je, dia warnakan. Okey, yang ini bulatan yang sama, dia potong separuh, dia potong lagi, jadi ada 4 bahagian. Ni 4. Tapi kat sini kamu tengok, sini dia 3, sini 1. Okey, kita tengok dulu. Kalau kita pindah ke sini, yang 1/2 ni baru kat sini, yang ni dah 3/4. Dia nak hampir penuh lah kan. 3/4. Okey, jadi mana lebih besar? Okey, yang inilah. Okey. Jadi mudah-mudahan faham pecahan ni kena tengok pada, kamu kena gambarkan dia. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, tulis lebih besar daripada ni, kena tulis perkataan ni penuh, atau lebih kecil daripada. Okey, kamu tengok dulu, bandingkan antara dua ni. Okey, mana yang lebih besar? Kita kena tulis nombor dia. So yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 betul. Yang diwarnakan 4. Okey, 4. Yang ini, okey, ni bentuk dia sama, bahagian pun sama. Jadi kita tengok nombor yang paling besar lah. So kat sini ni 2. Okey, ni 5. Sama kan? Sama. Kalau sama, kita tengok nombor atas je. 4/2. Jadi 4 ni lebih besar je. Jadi jawapan ni adalah lebih besar daripada. Okey. Okey, yang B. B ni bentuk sama, bahagian pun sama. Jadi pecahan untuk ni ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ni 9 betul. Ini pun mesti ada 9 lah sebab sama kan. Jadi kalau sama bawah dia, kita tengok nombor yang atas je. 2 ni kecil, 7 ni besar. Kecil kan, jadi kita ambil yang ni lah. Tulis kat sini lebih, okey, kecil daripada. Okey, faham okey, last sekali C. Bahagian dia, okey, pecahan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 bahagian. 1 yang warnakan. Okey, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian. 1 dia warnakan. Okey, ni pecahan penyebut dia tak sama. Jadi kita kena tengok dari segi saiz dia. Tadi cikgu ada katakan, kalau makin banyak nombor bawah ni, makin kecil dia. Ni nombor dia 6 sikit, ni banyak. Jadi kalau tengok gambar dia pun, yang ni lebih besar, yang ni lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil, kita ambil yang ni, lebih kecil daripada. Okey. Okey, murid-murid jawab nanti jawab dalam Google Form cikgu. Okey, sekarang kita pergi muka surat 94. Okey, tadi kita dah bandingkan, sekarang kita nak tukar. Nombor-nombor ni sebenarnya boleh tukar. Okey, jadi kat sini tajuk kita ialah tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, kita nak masuk perpuluhan ni. Dia bersaudara lah, pecahan dengan perpuluhan ni lebih seorang bersaudara. Okey, tengok aktiviti 1, arahan dia sebut pecahan. Okey, sebut 5/10, 8/10, 9/10, 7/10, 6/10 dan perpuluhan. Sebut juga perpuluhan. Okey, ni macam nak sebut macam ni.
sifar perpuluhan berapa tu? 7. Okey. So yang ni sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 9 dan sifar perpuluhan 8. Kalau bahasa Inggeris kita panggil 0.8 point kan. Okey, perpuluhan ni dalam bahasa Melayu Okey, jadi padankan dengan gambar aja. Okey, sekarang kita tengok 5/10. Okey, kita cari gambar dia 5/10. Mana yang 5/10? Okey, cara dia tengok ni per 10, kita tengok kotak yang ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, betul. Dia nak 5 yang berwarna. 1 2 3 4 5. Nampak ni lebih ni? Bukan. Walaupun per 10 tapi dia warnakan lebih daripada 5, bukan. Jadi kita tengok lagi yang mana per 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, betul. 1 2 3 4 5 6 7 8, bukan. Okey, okey, tadi ni berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, jadi ni 9/10. 9/10 mana? Ni. Okey, kemudian ambil pembaris, gariskan tegak-tegak. Okey. Cikgu saya ingat ni. Padam. Okey, cikgu balik sekali. Gariskan tegak. Okey. Sentuh kat dia ni Okey, jadi yang ni tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi dah kira bahagian dia semua 10, jadi ada 8. Inilah 8. Okey. Jadi kita dapat dua jawapan ni. Tadi ni 9/10. Okey, 9/10 ni ingat tak cikgu kata tadi kalau markah penuh 10/10. Ini 9/10. Tinggal satu je lagi yang nak dapat penuh kan. Jadi 9/10 maknanya murid-murid tengok sifar perpuluhan 9. Cari sifar perpuluhan 9. Kenapa cikgu Syah sifar perpuluhan 9? Dalam perpuluhan kalau tak sampai satu lagi, depan dia ni terus letak sifar kan. Maksud satu tu apa? Markah penuh lah. 10/10 tu 1. 10/10 tu 1. Jadi kalau 9/10 ni dia tak penuh lagi. Jadi depan dia mesti sifar. Tengok semua sifar kan, sebab semua sini pecahan. Pecahan ni depan dia mesti sifar. Per 10 lah per 10. Okey. Jadi kalau ni 8/10, okey, mula boleh teka. Kalau 8/10 ni 9/10 sifar perpuluhan 9. Kalau 8/10 sifar perpuluhan 8. Okey, murid-murid gariskan. Okey, nanti murid buat yang lain Okey, jadi sekarang Cikgu Syah nak pergi ke soalan yang terakhir. Sebut perpuluhan. Okey, sebut sifar perpuluhan 1. Warnakan jawapan yang betul. Okey, warnakan. Warnakan pada kotak je. Okey, sifar perpuluhan 1. Mana? Ini sifar perpuluhan 3. Ini sifar perpuluhan 1. Okey, betul. Kita warnakan warna. Inilah. Okey, warnakan. Alamak, warna cikgu tak nampak terus ni. Okey, cikgu ni lah. Okey, warnakan. Warna dalam ni je Okey, sifar perpuluhan 2. Mana sifar perpuluhan 2? Ya, betul ni. Okey. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Harap murid-murid dapat siapkan dan jawab dalam Google Form. So, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.